Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan belajar pelajaran jinayah darjah 4. Bab yang pertama iaitu ta'rif jinayat. Okey, kita pergi kepada ta'rif jinayat. Apakah ta'rif jinayat? Ta'rif jinayat ialah perkataan jinayat berasal daripada bahasa Arab, iaitu kata jamak kepada jinayat ataupun jinayah. Perkataan jinayat tadi ni ialah kata jamak kepada jinayah. Okey, erti jinayah ialah melakukan kesalahan membunuh, memukul atau sebagainya yang mewajibkan hukuman had ataupun ta'zir. Jadi jenayah ni dilakukan oleh seorang manusia, iaitu kesalahan membunuh, memukul atau sebagainya. Bila dia melakukan kesalahan membunuh, memukul, dia akan dikenakan hukuman had ataupun ta'zir. Okey. Pengertian tadi ialah perkataan daripada jenayah. Asal jinayat tadi banyak jinayah. Banyak jenayah lah. Jinayat ni ialah kata jamak kepada jinayah. Jinayah ni satu saja, membunuh satu dia buat jinayah. Tapi jinayat iaitu banyak kesalahan yang dia telah buat, membunuh, memukul, melukakan. Okey, baik. Seterusnya jinayat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, jenayah pada anggota, seperti mencederakan atau menghilangkan deria penglihatan. Mencederakan atau menghilangkan deria. Contoh mencederakan. Apa contoh mencederakan? Mencederakan dia pergi tikam ataupun dia pergi potong telinga. Mencederakan. Dia langgar kawan dia ataupun orang sampai mencederakan, jatuh, luka. Itu panggil mencederakan. Menghilangkan deria penglihatan. Okey, seperti dia tikam mata kawan dia ataupun dia letak benda-benda yang boleh menghilangkan penglihatan orang, itu dikatakan jenayah pada anggota. Atau seumpamanya, banyak lagi lah seumpamanya, contohnya dia potong tangan kawan dia ataupun dia potong telinga, ataupun dia potong kaki, ataupun dia potong mulut. Itu termasuk dalam jenayah pada anggota. Seterusnya jenayah yang kedua. Jenayah yang kedua ialah jenayah pada harta. Jadi pada anggota, ini pada harta. Seperti merompak ataupun mencuri. Apa itu merompak? Merompak ni ialah kita membuat sesuatu kesalahan dengan secara paksa. Kita paksa orang tu. Orang tu duduk dalam satu rumah, kita pergi rompak rumah dia. Dengan kita berlawan dengan dia. Dia tahu, dia nampak kita. Kita ambil dia punya duit secara paksa, kita ambil dia punya emas dalam bilik dia secara paksa, itu panggil merompak. Atau mencuri. Yang kedua, kesalahan pada harta ialah mencuri. Mencuri ni ialah diam-diam. Kita diam, kita ambil kawan kita punya barang, diam-diam je masuk bilik dia, ataupun kita buka amari dia, diam-diam mencuri.
dengan kawan kita tak tahu pun siapa yang mencuri tersebut. Jadi mencuri ni dalam keadaan diam. Jadi orang pun tak tahu, senyap-senyap je dia ambil, itu mencuri. Dan sebagainya. Dan sebagainya tu di antara merompak dan ataupun mencuri. Okey. Yang seterusnya dalil. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Suratul Al-Baqarah ayat 178. Kita tengok dalil dia. Dalil jenayah ataupun dalil untuk hukuman untuk orang yang membuat jenayah. Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, balas yang seimbang dalam perkara orang yang mati dibunuh, iaitu orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Jadi orang yang bunuh tadi dibalas dengan seimbang. Bunuh dibalas dengan bunuh. Dan hamba dengan hamba. Dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Ganti nyawa ni ialah diyatlah, ganti rugi. Nanti kita akan belajar pelajaran yang seterusnya, ganti rugi, diyat. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa, iaitu ganti rugi, diyat tadi, dengan sebaik-baiknya. Yang sedemikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat, kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah 178, iaitu sebagai dalil untuk kesalahan jenayah, untuk kesalahan ataupun hukuman untuk orang yang melakukan jenayah. Membunuh dibalas dengan bunuh, melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Sekiranya mendapat keampunan daripada ahli keluarga, jadi ia dikenakan ganti rugi, iaitu ganti nyawa tadilah. Okey, baik. Cukup untuk takat tu. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.